Mereka itulah yang menukilkan agama melalui mereka. Jadi kalau orang yang menukilkan agama, menukilkan Quran, riwayat Quran dan amalan-amalan kita yang daripada Nabi ni, kita cela, jadi di mana sumber? Apakah akan di manakah maknanya kita nak akan ambil agama? Orang yang mana membawa agama kepada sampai pada kita itu kita cela. Ini jaga-jaga ni. Ini pandangan begini kata tidak betul. Zalim sama sekarang ni, zalim orang itulah. Dah kaitan dengan orang mati tu, kaitan kot mana tu? Kama qala alaihi salam idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut berkaitan dengan sahabatku maka tahanlah diri daripada perkataan yang tidak baik. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini daripada surah Al-Fatih. Kita maklumlah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa ciri sahabat-sahabat Nabi yang bersama Rasulullah itu. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ni tegas dengan orang kafir. Tuhan puji mereka, tarahum ruk'an sujada, rokok dan sujud, mengharapkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan redha dia. Simahum, ada tanda pada muka mereka dengan sebab kesan sujud itu. Dan mereka ini, sahabat Nabi ini, tertulis sifat mereka dalam kitab Taurat. Jadi tafsir panjang tu boleh lihat kepada surah Al-Fatih. Wa qala, dan Allah Ta'ala sebut lagi, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu di kalangan orang muhajirin dan ansar yang mengikut mereka dan juga yang mengikut mereka dengan kebaikan, Allah Ta'ala redha daripada mereka dan mereka redha dengan Allah. Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya. Dan itulah kejayaan yang agung. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan tentang Allah redha kepada mereka. Jadi kenapa kita tidak redha kepada orang yang Allah Ta'ala redha? Wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah telah redha ke atas orang mukmin yang berbai'ah dengan kamu di bawah syajarah. Ini bercerita tentang bai'atul ridwan. Perjanjian yang berlaku setelah daripada yang dikenal sebagai Hudaibiyah. Di Hudaibiyah sana apabila sahabat Nabi dan Rasulullah dihalang untuk masuk. Wa qala rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ini juga pujian lagi. Mereka itu lelaki-lelaki yang benar apa janji mereka kepada Allah. Ada di antara mereka yang telah pergi dulu, telah mati dulu dalam peperangan dan seumpamanya. Ada di kalangan mereka yang tadhir, menunggu masa untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak sekali tukar dan tidak sekali beralih daripada agama ini. Bisanadil muttasili ila al-muallifi qala haddatsana al-qadhi Abu al-Ali haddatsana Abu al-Husain wa Abu al-Fadl qala haddatsana Abu Ya'la حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا حسن بن صباح حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Hendaklah kamu ikut dengan dua orang selepas daripada aku. Siapa dia? Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa qala ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi juga kata sahabat aku ni umpama bintang di langit. Dengan siapa kamu ikut? Bi ayyihi muqtadaitum.
Dengan sesiapa yang kamu ikut, kamu akan dapat hidayah. Umpama orang yang nak pergi ke suatu tempat, dia akan gunakan zaman dulu, akan gunakan bintang sebagai pemandu arwah. Maka dia tidak akan sesat, dia akan berjumpa ke tempat yang ditujunya. Begitulah Nabi SAW umpamakan tentang sahabat baginda. Tapi hadis inilah sebagaimana ta'liq yang di bawah itu, sanadnya itu dhaif, tapi ini biasa disebut dalam kitab-kitab. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu ashabi kamathalil milhi fi ta'am la yasluhu ta'amu illa bih. Seumpama sahabatku seumpama garam dalam makanan, yang mana tidak akan jadi elok makanan tu tak akan jadi kecuali dengan adanya garam dalam makanan. Wa qala, dan Nabi kata lagi, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Jagalah, mana Nabi memberi peringatan. Hendaklah kamu takutlah Allah pada sahabatku ini. La tattakhiduhum gharadan ba'di, kamu jangan jadikan mereka itu gharadan. Gharad ni makna macam kita kata, tersebut sebelum ni apa? Kalau orang panuh itu, dia ada tempat panuh tu orang apa? Sasaran untuk kamu kutuk atau kamu cela selepas daripada tu. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang menyayangi mereka, maka mereka sayangi dengan sebab sayang pada aku. Dengan sebab sayang kepada aku, mereka akan sayang kepada sahabatku. Sebab apa? Sayang Nabi kepada sahabat, maka sayang pada sahabat itu seumpama sayang Nabi. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Barang siapa yang benci kepada mereka, dia sesungguhnya dengan benci pada aku, mereka benci pada mereka. Jadi benci mereka itu seumpama membenci Rasulullah SAW. Wa man adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti mereka, sesungguhnya dia menyakitiku. Wa man adani faqad adallah. Siapa yang menyakitiku, maka sungguhnya dia telah menyakiti Allah. Wa man adallaha yushiku an ya'khudhah. Siapa yang menyakiti Allah, maka hampirlah Allah Ta'ala akan membalas mereka dan mengenakan seksa. Wa qala la tasubbu ashabi. Jangan kamu cela dan kutuk sahabatku. Falau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jikalau menginfak salah seorang kamu seumpama bukit Uhud emas, kamu infak fi sabilillah, nescaya tidak akan sampai secupak daripada infak pada sahabatku ini, mereka itu, ataupun separuh cupak takkan sama. Kenapa? Kerana besarnya kelebihan mereka. Mereka buat sikit tapi pahala besar. Kamu infak banyak pun tak akan sama dengan apa yang diinfakkan oleh mereka. Wa qala man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mengkeji dan juga mencela sahabatku, maka di atasnya laknat Allah kepada malaikat dan manusia kesemuanya. Wa la yaqbalullahu minhu sarfa wala adla. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima padanya amalan sarfa, diterjemahkan sebagai nafilah. Tuhan tak terima pun amal kebajikannya yang sunat, hatta yang fardu sekalipun Tuhan tidak terima. Wa qala idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila disebut tentang sahabatku, maka tahanlah daripada mencela mereka. Wa qala fi hadits Jabir, inna Allah ikhtara ashabi ala jami'il alamin siwa nabiyyin wal mursalin. Allah Ta'ala pilih di kalangan sahabatku ni, Tuhan pilih sahabatku ini daripada seluruh manusia sekalian. Tuhan pilih hak ni jadi sahabat Nabi, selain daripada Nabi dan selain daripada para Rasul lah. Wakhtara li minhum arba'atan. Dan Allah Ta'ala pilih bagi aku daripada kalangan sahabatku 4 orang. Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Faja'alahum khairu ashabi. Allah Ta'ala jadikan mereka sebaik-baik sahabatku. Wa fi ashabi kullihim khair. Dan pada sahabatku semuanya itu ada kebaikan. Wa qala man ahabba Umar faqad ahabbani. Siapa yang sayang pada Sayyidina Umar, sungguh dia sayang pada aku. Wa ma abghadha Umar faqad abghadani. Siapa yang marah dan benci kepada Umar, dia membenci kepada aku. Dan yang dia tu sebenarnya menyebabkan
dia itu marah dan juga benci kepada aku. Wa qala Malik bin Anas, kata Imam Malik, wa ghairuhu, dan selain daripada mereka, man abghadha sahabata wa sabbahum, siapa yang benci kepada sahabat dan mencela mereka, falaysa lahu fi fai'il muslimin haqqun, mereka itu tidak berhak mendapat fai' al-muslimin. Fai' ni makna harta yang didapat dengan cara bukan perang. Fai' Jadi harta, kadang-kadang kerajaan masuk satu kawasan, orang bukan Islam, jadi tidak berlaku perang. Mereka menyerah diri ataupun mereka akur, mereka serah diri, mereka tidak lawan, maka harta-harta yang dirampas tu dikira fai'. Harta yang dapat daripada orang kufar tapi bukan dengan jalan peperangan. Jadi golongan yang bersifat begini ni, yang cela sahabat ni, di sisi Imam Malik dan sebahagian ulama yang lainnya, dia kata tak berhak mendapat fai'. Wa nuzi'a bi ayatil hasyr, dan kalau dapat dia kena tarik balik berdasarkan kepada dalil ayat surah Al-Hasyr. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إلى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kata Imam Malik, atas selesai situ. Jadi ayat ini mana syahid dia? Syahidnya apabila Allah Ta'ala cerita tentang fai' ini dan golongan-golongan yang dibahagikan fai', khumusul khumus ini dibagikan fai', mana tadi dia kata walillahi war rasul walidul qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi yang dibahagikan daripada fai', rampasan, harta rampasan ini, khumusul khumus tu ghanimah, ni pembahagian fai', tapi dia dia ada cara pembahagian fai' inilah sebagaimana datang dalam ayat ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebut sifat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Orang yang datang setelah daripada mereka, setelah pada sahabat ni yang datang kemudian, sifatnya begitu. Dia akan minta ampun dan dia tidak ada perasaan wala taj'al fi qulubihim ghillan lil ladzina amanu. Tidak ada perasaan benci dan juga perasaan iri hati kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu menunjukkan bahawa kisah ataupun penceritaan orang yang layak terima fai' ini tak masuk orang yang bersifat benci kepada sahabat dan memusuhi sahabat. Mana wajah istidlal tu jauh sikit lah kalau ikutnya, tapi dia ada perkaitan. Imam Malik melihat bahawa ayat ni seakan ada perkaitan daripada awal ayat dan juga akhir ayat sampai kepada ayat ayat 10 itu masih menceritakan tentang fai', maka ciri-ciri tersebut tidak ada pada orang yang mencela dan mengutuk sahabat Nabi SAW. Wa qala, dan Imam Malik kata lagi, man ghadahu ashabu Muhammadin, siapa yang menyakiti, siapa yang marah akan dia oleh sahabat Nabi Muhammad, fahuwa kafir, orang itu kafir. Mana yang benci, ada benci kepada sahabat Nabi ni, dibenci oleh orang itu kafir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, liyaghiza bihimul kufar, supaya menjadi marahlah dengan sebab mereka ini orang kafir. Jadi orang kafir marah kepada para sahabat ni. Ini pada menceritakan ciri sahabat Nabi ni dalam surah Al-Fatih tadi. Wa qala Abdullah bin Mubarak, khaslatani man kanata fihi najah. Dua sifat yang kalau seorang itu ada dua sifat ni pada dirinya, orang itu akan selamat.
as-sidqu wa hubbu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar dan juga kasih kepada sahabat Nabi. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani man ahabba Abu Bakr faqad aqama ad-din. Siapa yang kasih kepada Abu Bakar sungguh dia menegakkan agama. Wa man ahabba Umar faqad awdaha sabila. Siapa yang kasih kepada Sayyidina Umar dia itu mengambil jalan yang lurus. Wa man ahabba Uthman faqad istadha'a bi nurillah. Siapa yang sayang kasih kepada Sayyidina Uthman dia telah mendapat cahaya mendapat cahaya daripada cahaya Allah. Wa man ahabba Aliyan faqad akhadha bil urwatil wuthqa. Siapa yang kasih kepada Sayyidina Ali sesungguhnya dia berpegang tali yang teguh. Wa man ahsana tana'a ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbaik pujian mereka, memuji dengan pujian yang baik kepada sahabat Nabi SAW, faqad bari'a minan nifaq. Sungguhnya dia berlepas diri daripada kemunafikan. Wa man intaqassa minhum ahadan. Siapa yang mencela atau mengurangkan hak salah seorang daripada mereka dengan celaan dan juga penghinaan, fahuwa mubtadi'un mukhalifus sunnah. Dia itu orang bid'ah, ahli bid'ah yang menyalahi sunnah wassalafis salih dan salafis salih. Wa akhafu alla yas'uda alla yas'ada. Aku bimbang alla yas'ada lahu amalun. Bimbang bahawa tidak akan naik baginya amalan ila sama. Amalannya tidak naik ke langit. Mana amalannya Tuhan tak terima. Aku bimbang orang yang berciri macam ni amalannya tidak diterima, ditolak. Hatta yuhibbahum jami'ah, sehingga dia kasih kepada sahabat Nabi kesemuanya. Wa yakuna qalbuhu salima, dan jadilah hatinya itu selamat, hatinya itu suci dan bersih daripada perasaan-perasaan tersebut. Wa fi hadits Khalid bin Sa'id, dalam hadis Khalid bin Sa'id, anna Nabi SAW qala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni radin an Abi Bakrin, aku ini redha tentang Abi Bakar ni, aku redha kepada Abi Bakar. Fa'rifu lahu dhalik, hendaklah kamu tahu demikian itu, kamu beritahu orang kepada perkara ini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni radin an Umar wa an Ali wa an Uthman wa Talhat wa Zubair wa Sa'id wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah. Fa'rifu lahum dhalik, maka hendaklah kamu tahu bagi mereka perkara itu. Jadi Nabi sebut sahabat-sahabat ini yang disatukan dalam hadis ini, yang kata Asyarah al-Mubashsharina bil Jannah, 10 orang yang diberi khabar gembira tentang syurga kerana Rasulullah redha. Ya ayuhan nas, innallaha ghafara li ahli Badrin wa Hudaybiyah. Wahai manusia sekalian, Allah Ta'ala ampunkan kepada ahli Badar, orang yang mengikut peperangan Badar dan perang Hudaybiyah. Wa ya ayuhan nas ihfazuni fi ashabi, jagalah aku pada sahabat aku. Makna jagalah aku pada sahabat aku. Makna kamu hendaklah jaga sahabat aku dengan menjaga sahabat aku seakan menjaga hak mereka dan menjagaku pada hak mereka. Wa ashari wa akhtani, dan juga pada ashari, mertua-mertuaku, sihrun, wa akhtani, akhtani mana? Menantu-menantuku. Jaga. Mertua-mertua Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Apa? Akhtani iaitu isteri, suami kepada isteri anak-anak Nabi. Jangan kamu cela dan jangan kamu sakiti mereka. La yutalibannakum ahadun minhum bimadlamatin, jangan meminta kepada kamu seorang daripada mereka tentang kezaliman yang kamu rampas daripada mereka. Jangan kamu buat jahat kepada mereka ini sehingga mereka terpaksa menuntut depan Tuhan kezaliman yang kamu buat kepada mereka. Jangan. Fa innaha madlamatun la tuhabu fil qiyamati ghadah, kerana itu mazlamah, perkara zalim atau harta yang kamu rampas yang tidak akan diberi balik pada hari kiamat. Hari kiamat nanti nak minta ampun, nak beri balik apa yang kamu rampas, tak dapat dah. Jadi jangan kamu ambil hak mereka, jangan kamu buat zalim pada mereka, jangan kamu rampas harta yang tidak sepatutnya, kerana hari kiamat kamu tak akan dapat balik untuk tebus balik perbuatan kamu itu. Wa qala rajulun lil Ma'afa bin Imran, seorang lelaki berkata aku Ma'afa ibnu Imran, aina Umar bin Abdul Aziz bin Muawiyah. Dia kata di manakah kedudukan Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Muawiyah? Dia kata mana sama Umar Abdul Aziz dengan Muawiyah.
dengan tujuan apa? Memuji Umar bin Abdul Aziz lah. Sebab Umar bin Abdul Aziz ni adil dalam hukum dia dan seorang yang soleh dan baik. Muawiyah ni ialah berlaku zamannya peperangan. Dia dengan Alil Bait dan juga dengan Sayyidina Ali. Jadi seakan dia mengatakan Umar bin Abdul Aziz kedudukannya tinggi takkan sama dengan Muawiyah. Faghadiba. Maka marah Mu'afah ibnu Imran marah. Wa qala la yuqasu bi ashabin nabi ahadun. Jangan kamu bandingkan dengan sahabat Nabi seorang pun. Jangan bandingkan sesiapa dengan sahabat Nabi. Wa Muawiyah tu sahibuhu wa sihru. Muawiyah ini ialah sahabat Nabi dan mentua Nabi. Mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah anak dia kan? Wa katibuhu, penulis dia, wa aminuhu ala wahyillah, orang yang diberi amanah untuk menulis Al-Quran. Wa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazati rajulin. Dibawa datang kepada Nabi jenazah seorang lelaki, falam yusalli alaihi. Tapi Nabi tak semayang jenazah ni. Wa qala, jadi dikata siapa lelaki ni? Dia kana yubradu Uthman, adalah dia ini yabghudhu la. Kana yabghudhu Uthman. Dia ni benci. Dia bagi apa situ? Yubghidu. Jadi abghadha yubghidu. Apa nama ni? Yabghudu Uthman. Dia benci dan marah kepada Sayyidina Uthman. Dia benci, yabghudu Uthman. Dia benci kepada Sayyidina Uthman. Jadi fa abghadahu Allah, lalu Allah Taala menjadikan marah kepada dia. Allah Taala marah kepada dia. Wa qala alaihi salam, maknanya dia menyebabkan Sayyidina Uthman marahlah. Kalau yubghidu maknanya memarahkan Sayyidina Uthman boleh tak? Wa kana yubghidu, tu rasanya baris kasrah lah mulai. Wa kana yubghidu Uthman, dia menyebabkan Sayyidina Uthman marah, maknanya dia berlaku pertelingkahan lelaki ini dengan Sayyidina Uthman, menyebabkan Sayyidina Uthman marah kepada dia dan sebab perkara yang berlaku lah. Wa kana yubghidu Uthman, lelaki ini suka menyebabkan Sayyidina Uthman marah. Fa abghadahu Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepada dia. Nabi SAW tak semayang pada jenazah. Wa qala alaihi salam fil ansar, Nabi bercerita tentang orang Ansar, wa'fu an musiihim, maafkan orang-orang yang salah di kalangan mereka, waqbalu muhsinihim, dan terimalah orang yang buat kebaikan di kalangan mereka. Wa qala ihfazuni fi ashabi wa ashari, jagalah kamu aku di kalangan sahabat-sahabatku dan juga mentua-mentuaku. Fa innahu man hafizani fihim, siapa yang menjagaku pada hak sahabat aku, hafizahullah, nescaya Allah Taala akan menjaganya fi dunia wal akhirah. Wa man lam yahfazni, dan siapa yang tidak menjagaku fihim pada hak mereka, takhallallahu anhu, Allah Taala akan biarkan dia ke seorang, Tuhan tak akan bantu. Wa man takhallallahu anhu, siapa yang tidak ada bantuan daripada Allah, siapa yang Allah Taala tinggalkan, yushiku an ya'khudhahu, hampirlah Allah Taala murka dan akan menurunkan seksa dan bala kepadanya. Wa qala alaihi salam, man hafizani min fi ashabi kuntu lahu hafizan yaumal qiyamah, siapa yang menjagaku pada hak sahabatku, aku akan jaga dia pada hari kiamat. Wa qala man hafizani fi ashabi warada alayya al-hawda, siapa yang menjagaku pada hak sahabatku, dia akan datang kepadaku bertemu di haud telagaku. Wa man lam yahfazni fi ashabi lam yarid alayya al-hawda, siapa yang tidak menjagaku pada hak sahabatku, maka dia tidak akan datang menjumpaku di kolam telagaku. Walam tarani illa min ba'id, dan dia tidak akan melihatku kecuali jauh sahaja. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala, hadha nabi, ini Nabi, mu'addibul khalqi alladhi hadana Allahu bihi, yang mendidik makhluk yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita dengan sebabnya.
wa ja'alahu rahmatan lil alamin, dan Allah Taala jadikan Rasulullah rahmat kepada sekalian alam. Wa yakhruju fi jawfil lail, dia keluar pada tengah malam, ilal baqi', pergi kepada perkuburan Baqi'. Ada dalam peristiwa diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW keluar pada tengah malam, keluar pergi ke perkuburan Baqi', fayad'u lahum, Nabi doa kepada mereka, wa yastaghfiru, dan minta ampun, kal muwaddi'i lahum, seumpama orang yang nak meninggalkan mereka, orang nak ucap selamat tinggal. Wa bidzalika amarahullah, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya. Wa umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihubbihim, dan disuruh Nabi dengan kasih kepada mereka, wa mualatihim, dan memberi pertolongan mereka kepada mereka, membantu mereka, wa muadatu man adahum, dan memerangi dan memusuhi orang yang memusuhi sahabat Nabi. Wa ruwiya an Ka'bin, diriwayatkan daripada Ka'ab, laisa ahadun min ashabi Muhammadin illa walahu syafa'atun yaumal qiyamah, tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi kecuali baginya syafaat pada hari kiamat. Ada di kalangan sahabat Nabi ini, Allah Ta'ala beri hak untuk beri syafaat pada hari kiamat. Wa talaba minal Mughirah ibni Naufal an yashfa'alahu yaumal qiyamah, dan dia minta Ka'ab bin Ahbar ini daripada Mughirah bin Naufal bahawa memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Jadi Ka'ab yang meriwayatkan ini mintalah kepada Mughirah yang masih itu ada lagi lah. Mughirah bin Naufal, dia sahabat Nabi, minta lagi hari kiamat ini, tolong aku lah, tolong beri syafaat kepada aku. Wa qala Sahal bin Abdullah at-Tustari, apa kata Sahal bin Abdullah, lam yu'min bir rasuli man lam yuwakkir ashabah, tidak beriman dengan Rasulullah orang yang tidak memuliakan sahabat baginda. Walam yu'izza awamirah, dan tidak walam yu'izza, dan tidak memandang tinggi suruhan Nabi itu. Faslun, wa min i'zamihi wa ikbarihi i'zamu jami'i asbabihi, dan di antara membesarkan dan mengagungkan Nabi SAW ialah i'zamu jami'i ashabihi, memuliakan, membesarkan segala sebab-sebab yang berkaitan dengan Nabi. Wa ikramu masyahidihi, wa ikram masyahidihi, dan memuliakan masyhad ni peninggalan. Apa yang penyaksian, makna peninggalan Nabi, rumah ke berkaitan dengan Nabi. Wa amkinatihi, tempat-tempat min Makkah wal Madinah, sama ada di Mekah atau Madinah. Wa ma'ahidihi, ni sama juga ma'ahid, makna tempat yang pernah dilalui atau didiami. Itu antara bukti mengagung dan memuliakan Nabi. Wa ma lamasahu alaihi salam au urifa bihi, atau apa yang disentuh oleh baginda Nabi ataupun diketahui dengannya itu. Tengok dalam ni macam mana para sahabat dan para salafus soleh sampai kepada kesan peninggalan Nabi, mereka muliakan, dan itu tanda bahawa adanya rasa mengagungkan Nabi SAW dan memuliakan baginda. Wa ruwiya an Safiyah binti Najdah qalat kana li Abi Mahdhurah, adalah bagi Abi Mahdhurah ni. Abi Mahdhurah ini tukang azan Nabi di Mekah ni. Kita pernah cerita kan, Abi Mahdhurah. Nabi SAW jadikan dia orang yang dilantik untuk azan di Mekah. Dia kata Abi Mahdhurah ada kus'atan, ada kus'ah. Apa dia kus'ah itu? Rambut di bahagian depan, fi muqaddami ra'sihi, pada depan kepalanya. Idza qa'ada arsala, bila dia duduk, arsalaha asabatil ard. Rambut dia tu bahagian depan dia tak gunting. Ada sebahagian daripada bahagian depan dia tak gunting. Jadi panjang. Jadi maknanya kalau dia tak pakai penutup kepala, dia pakai kopiah atau sorban seumpamanya, maknanya kalau dia duduk tanah tu, rambut tu bila dilepas, panjang rambut tu sampai ke bumi, sampai tanah kalau duduk. Faqila lahu ala tahlikuha, kenapa kamu tak cukur dia, tak potong dia? Faqala lam akun billadhi ahlikuha, tidaklah aku orang yang akan potongnya. Wa qad massaha Rasulullah SAW biyadih, sungguhnya telah menyentuh bahagian rambut aku ni oleh tangan Rasulullah. Jadi tangan awak Nabi sentuh dia tu. Peristiwa macam mana di Islam tu. Di Islam tu menarik jugalah. Cerita tentang Abi Mahdhurah. Kita pernah cerita sebelum ni kan. Jadi
Nabi setuh dada, setuh kepala Nabi, tempat yang Nabi setuh kepala dia tu, rambut tu dia tak cukur, dia tak gunting. Jadi dibiarkan panjang. Nampak tak? Wa kanat fi qalan suwati Khalid bin Walid, dan pada kopiah, qalan suwah ni maknanya kopiah atau kita panggil sokok pun boleh, penutup kepala Khalid bin Walid, sya'aratun min sya'ri Rasulillah, beberapa helai rambut daripada rambut Nabi SAW. Fasaqatat qalan suwatuhu fi ba'di hurubihi, lalu gugur rambut jatuh topi dia tu. Dia kata pedang topi perang tak? Topi perang. Dia letak pada topi perangnya itu rambut daripada rambut Nabi SAW. Maka jatuhlah topi itu pada sebahagian peperangan. Fashadda 'alaiha syaddatan ankara 'alaihi ashabun Nabi SAW. Maka dia rasa susah hati yang sangat-sangat sehingga mengingkari di atasnya sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kasrata man qutila fiha, ramainya orang yang dibunuh padanya. Jadi dia pun rasa dia susah hati, dia suruh sahabat pergi cari balik ni, perang, nak ambil balik topi perang yang jatuh dalam peperangan itu. Jadi bila nak ambil balik, nak cari balik, adalah kena perang lah, sebab kena merempuh saf-saf musuh. Jadi ramai yang meninggal. Jadi sahabat-sahabat Nabi lain kata, kenapa kamu buat begini ni? Faqala lam af'alha bisababi qalan suwah. Aku buat ni bukan kerana sebab topi tadi tu. Bal lima tadammanathu min sya'rihi alaihi salam. Tapi kerana apa yang ada di dalamnya daripada rambut Nabi. Li'alla yuslaba barakatuha, supaya tidak ditarik keberkatannya, wa taqa'u fi aidil musyriki, lalu jatuh rambut Nabi di tangan orang musyrik. Waktu aku tak mahu ni, bila hilang dia tu, bimbang hilang barakah tu daripada kita ni, pasukan kita. Dan aku bimbang benda tu sampai tangan orang kafir, mereka akan buat hina pada bahagian daripada jasad tubuh Nabi SAW. Waruya bin Umar wadi'an yadahu ala maq'adin Nabi SAW minal mimbar. Dan dilihatkan satu hari Ibnu Umar meletakkan tangannya pada tempat duduk Nabi. Nabi duduk di mimbar yang Nabi duduk di masjid dia tu. Satu hari orang tengok Ibnu Umar letak tangannya di tempat duduk yang Nabi duduk. Rasulullah wafat dah ni. Thumma wada'aha ala wajhihi, kemudian dia letak tu di muka dia, letak muka dia di tempat duduk. Letak tangan, bukan sekadar tangan, muka dia letak pada tempat duduk yang pernah Nabi duduk. Walihadza kana Malik rahimahullah la yarkabu bil madinati dabbatan, kerana itulah Imam Malik dia tidak tunggang di Madinah kenderaan. Di Madinah dia tak tunggang kenderaan. Wa kana yaqulu astahyi min Allah an ata'a turbatan fiha Rasulullah SAW bihafiri dabbatin. Aku malu dengan Allah, aku pijak tanah yang padanya ada Rasulullah dengan kaki kenderaan kuda. Aku malu. Maknanya kalau orang naik kuda ni orang hebat lah, orang besar-besar. Ada maknanya orang naik kuda ni orang ada kenderaan, orang sombong lah kiranya. Bukan mesti sombong, tapi maknanya tak sesuai. Jadi aku di tanah Madinah aku tak naik kenderaan, aku berjalan kaki. Waruya anhu annahu wahaba li Syafi'i Qur'an. Diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa Imam Malik menghadiahkan kepada Syafi'i Qur'an. Dihadiahkan unta-unta. Kathiran, banyak. Kana indahu, yang ada dia bela tu. Faqala lahu Asy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i tanya pada Imam Malik, amsik min hadabatan, mu simpanlah seekor, wahai Imam Malik, ambillah satu kenderaan kuda ni, simpanlah. Fa ajabahu bimithli hadzal jawab. Lalu Imam Malik jawab seumpama jawapan ni. Jadi aku nak buat apa, aku duduk sini, aku tak berani nak pijak kaki, aku malu untuk pijak dengan kaki kenderaanku, aku nak pijak dengan kaki aku. Wa qad haka Abu Abdurrahman As-Sulami an Ahmad bin Fadlawai. Abu Abdurrahman Sulami ni yang diutuskan oleh Sayyidina Osman ke Kufah untuk mengajar Al-Quran. Ini antara sanad dalam riwayat ni ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Ahmad bin Fadlawai Az-Zahid
Wa kana min ghuzati ar-rumah. Dia ni di kalangan orang yang ahli perang dan ahli panah. Annahu qala ma masastu atau ma masistu qausa bi yadi illa ala taharatin munzu balaghani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha al-qausa bi yadihi. Sungguhnya aku tak pernah sentuh kaus, busur panah dengan tangan aku kecuali dengan dalam keadaan aku taharah, keadaan aku bersuci. Semenjak aku sampai berita bahawa Nabi pernah ambil busur itu dengan tangan dia. Jadi busur yang aku pegang, sejak aku tahu tu, aku tak pegang busur tu kecuali dalam keadaan taharah. Walaqad afta Malikun fi man qala, dan sesungguhnya telah memberi fatwa Imam Malik pada orang yang berkata turbatul Madinati radiyah, orang yang kata tanah Madinah ni tanah yang keji, tanah yang hina. Siapa yang sebut tanah Madinah ni tanah yang keji, tanah tak molek, tanah yang buruk. Imam Malik fatwa yudrabu 30 dirrah, dipukul 30 kali otak. Wa amarahu bihabsi, dan disuruh orang ini dikurung, ditahan. Wa kana lahu qatlun, padahal orang ini orang yang ada kedudukan. Wa qala ma ahwajahu ila darbi unqi, sehingga Imam Malik kata alangkah patutnya dia kena pacung dia orang gini. Sebab apa? Sebab hina tanah Madinah, tanah tempat yang mana disemadikan jasad Nabi. Turbatun dufina fiha khairul bashar, tanah yang ditanam padanya sebaik-baik manusia Nabi SAW. Yaz'umu annaha ghairu tayyibah, boleh dia sangka, dia kata bahawa itu tanah yang tidak baik, tanah yang tidak elok. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, annahu qala alaihi salam, Nabi SAW berkata tentang Madinah ni, man ahdatha fiha hadathan, siapa yang membuat bid'ah padanya satu bid'ah, au awa muhdithan, atau melindungi atau memberi sokongan, melindungi muhdithan, orang yang melakukan bid'ah, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka ke atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia kesemuanya. Orang yang buat perkara bid'ah dan juga perkara-perkara yang tak berlaku, yang tidak sesuai dengan syariat ni, ataupun dia menyokong atau melindungi orang yang melakukan perkara seumpamanya, la yaqbalullahu minhu sarfa wala adla, Tuhan tak terima daripadanya amal soleh, sama ada sarfa, nafilah, amal kebajikan yang sunat, ataupun adla, amal yang fardu. Wa hukiya anna Jahjahan ibn Sa'id al-Ghifari, Jahjah al-Ghifari. Siapa dia? Jahjah ibn Sa'id. Satu riwayat kata Ibn Sa'di. Jahjah ibn Sa'id al-Ghifari akhadha qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil tongkat Nabi min yadi Uthman radhiyallahu taala anhu, daripada tangan Sayyidina Uthman. Ceritanya Sayyidina Uthman berkhutbah. Jadi Jahjah ini dia marah kepada Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman tengah khutbah, tongkat yang dipegang Sayyidina Uthman tu dirapah. Watanawalahu, dan dia ambil, liyaksirahu, untuk dia patahkan, ala rukbati, patah di lutut. Dia ambil tongkat Sayyidina Uthman pegang tu, dia pun ambil akak lutut dia, cuba nak patahkan. Marah ni. Fasahha bihin nas, lalu berteriak manusia. Fa akhadhathu al-akilatu fi rukbatihi fa qata'aha, maka lutut dia tu kena penyakit. Penyakit makan, daging dia tu kena penyakit. Akilah makna memakan daging, sehingga terpaksa dipotong. Putus kaki, terpaksa dipotong sebab makan penyakit. Wa mata qabla al-haul, dan dia mati sebelum cukup setahun mati dah. Tak sampai setahun mati. Apa ceritanya apa? Dia marah pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman khutbah. Dia ni ambil tongkat tu, dia pun patahkan dengan lutut dia. Tongkat itu ialah tongkat yang Nabi SAW pegang masa hidup. Tongkat Nabi tu. Tongkat Nabi, Sayyidina Uthman guna, dia boleh buat gitu, ambil, dia patahkan dengan lutut dia. Kerana sebab itu, dia datangnya penyakit ini sehingga terpaksa dipotong kaki dan mati sebelum sampai setahun mati. Wa qala alaihi salam, man halafa ala mimbari, siapa yang bersumpah di atas mimbarku kadiban, dengan dusta,
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah dia kedudukan dalam neraka. Ni berat. Sumpah pada mimbar Rasulullah SAW. Oh, sumpah di mimbar masjid tu pun besar dah. Sumpah di mimbar, sumpah dalam masjid, sumpah di tempat mi'raj, sumpah di mimbar, apatah lagi sumpah di masjid Nabi, di mimbar Rasulullah SAW. Wa huddithu, dan aku diberitahu, diceritakan, anna Abul Fadl Al-Jauhari, Abul Fadl Al-Jauhari lamma warada al-Madinah zairan, apabila dia datang ke Madinah, menziarahi Madinah, wa qaruba min buyutiha, lalu dia hampir dah kepada rumah-rumah di Madinah, tarajjala, dia berjalan kaki. Tarajjala ni maknanya nazala andabatihi, dia asal naik kenderaan, bila nampak dah ada rumah-rumah Madinah, dia pun turun, dia berjalan kaki. Wa masya, dia berjalan bakian, dalam keadaan menangis. Yunshidu, dia mengungkapkan syair ini. Syair ini syair mutanabbi, syair mutanabbi. Dia ungkapkan syair mutanabbi ni. Walamma ra'ayna rasma man lam yada' lana fuadan li'irfani rusumi wala lubba nazalna 'anil akwari namshi karamatan liman bana anhu an nulimma bihi rakba. Walamma ra'ayna rasma, tatkala kami melihat, rasma ni makna rumah-rumah, man lam yada' lana fuadan li'irfani rusun wala lubban, orang yang mana tidak meninggalkan kita hati-hati untuk mengetahui, untuk mengenali rumah-rumah dan tempat-tempat itu. Wala lubba ay wala fuad, samalah wala lubba, lub maknanya hati. Apabila kami terlihatnya kesan-kesan orang yang kami kasih ni lah, iaitu Rasulullah, kesan yang ditinggalkan, nazalna, kami pun turun, anil akwari, daripada kenderaan, namshi, dan kami berjalan, karamatan, kerana memuliakan, liman bana anhu an nulimma bihi rakba, kepada orang yang nyata padanya, iaitu Rasulullah. Dah nampak nyata dah, mana sampai dah Madinah, dan liman bana anhu an nulimma bihi rakiba, tidak sepatut dan tidak layak bahawa kami pergi dalam keadaan menunggang. Wa hukiya an ba'dil muridina, dan dihikayatkan daripada sebahagian para murid ini, annahu lamma asyrafa ala madinati rasul, tatkala mereka sampai, atau sebahagian daripada mereka sampai hampir kepada Madinah Rasulullah SAW, ansyada yaqul, ni setelah wafat dah ni semua, maka mulalah dia mengungkapkan syair mutamathilan, mengikut pada ni syair Abi Nawas. Rufi'al hijabu lana fala halinadhirin qamarun taqatta'u dunahul awhamu wa idhal matiyyu bina balagna Muhammadan fadhuhuruhunna 'ala ar-rijali haramu qarrabnana min khairi man wati'ath thara walaha 'alaina hurmatun wa dhimamu. Rufi'al hijab, diangkat hijab bagi kita, fala halinadhirin, maka jadi jelas dan nyatalah bagi orang yang melihat. Qamarun, bulan, qamar, bulan, taqatta'u dunahul awhamu, yang terputus daripadanya segala waham-waham dan sangkaan. Wa idzal matiyyu bina balagna Muhammadan, apabila kenderaan itu sampailah dengan kita kepada Nabi Muhammad, sampai ke Madinah lah, fadhuhuruhunna 'ala rijali haramu, maka zahirnya kenderaan itu, kuda-kuda dan kenderaan itu di atas lelaki-lelaki yang betul haram, tak patut dia menzahirkan dan dia menampakkan kuda memijak tanah, dan juga kuda itu masuk ke dalam Madinah Nabi dengan kuda, menzahirkan kuda-kuda, maknanya masuk dengan kuda, masuk dengan kenderaan. Qarrabnana min khairi man wati'ath thara, hampirlah kita kepada orang yang sebaik-baik memijak bumi ini. Walaha alaina hurmatun wa dhimamu, dan ke atas kita ada kehormatan dan ada hak yang perlu kita tunaikan. Wa hukiya an ba'dil masyayikh, dihikayatkan daripada sebahagian masyayikh, annahu hajja masyian, bahawa dia ini pergi haji dalam keadaan berjalan kaki. Faqila lahu fi dhalik, lalu ditanya kepadanya tentang perkara itu, kenapa pergi haji jalan kaki ni, kenderaan ada kan? Faqala al-'abdul abiku
la ya'ti ila baiti maulahu rakiban. Hamba yang lari. Hamba lari apa? Hamba yang lari daripada tuang dia. Hamba ni hamba yang buat silap lah ni, hamba yang kita hamba yang bersalah. Dia lari pada tuang dia ni. La ya'ti ila baiti maulahu. Tak patut dia datang balik ke rumah tuan ni nak minta maaf dalam keadaan menunggang kenderaan. Dia dah buat silap, balik nak minta maaf, nak datang balik kepada rumah tuan dia dalam keadaan menunggang kenderaan. Walau qadartu an amshiya ala ra'si, kalaulah aku mampu berjalan dengan kepalaku, ma masyaitu ala qadamayya, aku tak akan jalan dengan kaki. Mana kalau lebih pada tu aku mampu buat, aku akan jalan gitu. Tapi tak mampu. Wa qala al-qadi wa jadirun limawatina umirat bil wahyi, maka sayugia dan sepatutnya bagi tempat-tempat yang diimarahkan dengan wahyu dan tanzil, diturunnya ayat Quran. Wa taraddada biha Jibril wa Mikail, tempat yang berulang-alik kepadanya Sayyidina Jibril dan Mikail. Wa arajat minhal malaikatu wa ruh, dan naik daripadanya malaikat-malaikat dan ruh. Sayyidina Jibril lah ruh. Wa dhajjat arasatuha, dan jadi bergegarlah tanah lapangnya, bitakdisi wa tasbih, bergegar dengan ucapan-ucapan penyucian dan juga tasbih kepada Tuhan. Mana Madinah ni? Nak cerita Madinah. Washtamalat turbatuha ala jasadi sayyidil bashar, dan mengandungi tanahnya di atas jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antashara anha min dinillahi wa sunnati rasulih man tashar, dan tersebarlah daripada agama Tuhan dan juga sunnah Rasulullah apa yang telah tersebar. Madarisu ayat, tempat yang dimudarasahkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat Quran. Wa masajidu salawat, dan tempat yang sujud baginya semayang, orang semayang sujud di situ. Wa masyahidul fadaili wal khairat, tempat yang menyaksikan kemuliaan dan juga kebaikan. Wa ma'ahidul burhani wal mu'jizat, dan tempat yang disaksikan ada bukti-bukti dan mukjizat. Wa manasikuddin, perkara ibadat-ibadat dalam agama. Wa masyairul muslimin, dan masyair ini makna bentuk-bentuk ibadat, ibadat-ibadat orang Islam. Wa mawaqifus sayyidil mursalin, tempat beradanya diamnya sayyidil mursalin Rasulullah. Wa mutabawwa'u khatamin nabi, tempat tetap dan tinggal Rasulullah SAW, penutup sekalian Nabi SAW. Wa ala itratihi ajma'in, dan ke atas keluarga baginda sekaliannya. Haitsu fajaratin nubuwah, sekira-kira di situlah terbitnya kenabian, terpancarnya kenabian, risalah kenabian. Wa aina fadha'u babuha, dan di manakah melimpahnya ubab. Ubab ni makna air dan juga terpancarnya air, mata air. Wa mawatinu mahbiti ar-risalah, dan tempat turunnya kerasulan, turunnya wahyu. Wa awwalu ardin masajil dan mustafa, tanah yang pertama menyentuh kulit Nabi SAW, turabuha, oleh tanahnya. Antu azzama arasatuha, jadirun antu azzama. Nampak? Atas mula-mula. Wa jadirun antu azzama, sayugialah bahawa antu azzama, diagungkan arasatuha, tanah-tanah lapang ni. Wa tatasannama nafahatuha, dan dicium bau-bauannya. Wa tuqabbala rubu'uha, dan dicium juga rumah-rumah. Wa judranuha, dan dinding-dindingnya. Nampak? Saya gialah buat begitu. Lepas tu kemudian musannif mendatangkan syair. Ya dara khairil mursalina wa man bihi hudiyal anam wa khussa bil ayati. Wahai rumah ataupun wahai tempat negeri sebaik-baik Rasul. Wa man bihi hudiyal anam wa khussa bil ayati, dan orang yang dengannya mendapat hidayah sekalian manusia dan diberi kemuliaan dan khususiah dengan ayat-ayat, tanda-tanda dan bukti. Indi li ajlika law'atun wa sababatun wa tashawwukun wa mutawaqqidul jamarati. Di sisi aku kerana engkau ada law'ah. Law'ah iaitu kita panggil hati yang terbakar kasih. Wa sababatun, dan sababah ni makna kerinduan yang sangat.
wa tashawwukun rasa cinta, mutawaqqidun yang membara, jamarati seperti membaranya batu-batu api, wa alayya ahdun in mala'tu mahajiri, dan di atasku ada janji apabila aku dapat penuhi mataku dengan melihatnya, min tilkumul judrani wal arasati, daripada dinding-dinding dan juga tanah-tanah tersebut. La ughaffiranna masuna syaibi bainaha, nescaya aku akan liputkan masuna syaibati, rambut-rambut dan mukaku di antaranya, min kathrati taqbili war rasyafati, daripada banyaknya ciuman dan juga aku akan, maknanya setuh, maknanya muka dan rambutku jadi berdebu dan juga jadi kotor dengan sebab sentuh muka-muka dan tanah-tanah yang ada di Madinah tu. Aku akan buat begitu katanya. Laulal awadi wal aadi zurtuha, kalaulah tidak kerana urusan-urusan kerja kesibukanku, wal aadi zurtuha, dan musuh-musuh yang terpaksa aku hadapinya, abadan walau sahban alal wajanati, selama-lamanya nescaya tarik aku di atas pipi aku pun aku akan pergi. Aku datang dalam keadaan sahbah, ditarik dengan pipi aku pun aku akan datang. Kalau tidak kerana ada yang menghalang, aku akan pergi, walaupun aku akan pergi dengan menarik pipi-pipiku berjalan begitu sekali. Tapi kerana ada benda-benda yang tak boleh mampu, kalau tidak aku akan pergi sentiasa katanya. Lakin sa'uhdi min hafili tahiyyati, namun aku akan hadiahkan daripada kurniaan dan juga daripada tahiyah dan juga hadiah-hadiah kemuliaanku, liqatini tilkadani wal hujurati, bagi orang yang mendiami negeri itu dan rumah-rumah itu. Kepada penduduk Madinah aku akan hadiahkan azka minal miskil mufattaqi nafhatan, semulia-mulia daripada kasturi, mufattaqi nafhatan, yang dicampurkan dengan wangian supaya jadi lebih nafhah, lebih kuat baunya. Tarasyahu bil ansali wal bukarati, yang meliputi wangiannya pada waktu petang dan juga pagi-pagi. Wa takhussuhu bi zawaqiyas salawati, dan aku khususkannya dengan sebaik-baik selawatku, wa nawamiyat taslimi wal barakati, dan juga salam dan juga keberkatan daripadaku. Ini dia ungkapkan syair menyatakan kerinduan dan juga kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan kesan-kesan peninggalan Rasulullah yang ada di Madinah, tanah-tanah dia, dinding-dindingnya, rumah-rumahnya itu dicintakan kerana apa? Kerana sebab orang yang mendiami tempat tersebut. Mana syair tu Laila? Wa uqabbilu dal jidari wa dal jidaru. Dal jidari wa dal jidaru. Awal-awal tengok ni? Tak ingat. Babur rabi'u fi dhikri salati alaihi wa taslimi wa fardi dhalika wa fadilatihi. Ini bab keempat. Ada soalan tak? Ya. Pameran artifak. Tahulah kesahihan tu. Jadi kalau kita nak pergi atas dasar melihat, kalaulah tidak benar pun kita melihat mana yang melihat kesan sejarah je lah. Atau boleh kata benda itu, kita kata replika lah, contohnya replika. Maka kita melihat replika, kita tak mampu dapat kepada benda yang sebenar, yang asli. Kita melihat replika pun makna cukup dah, bukan sekadar tu, tetapi maknanya untuk kita tanamkan kecintaan. Jadi niat tu kena ubah lah. Tapi orang yang buat tu, kalau dia tahu bahawa benda itu bukan betul, dia dakwa, itu satu kesalahan yang besar lah tu. Patutnya tak perlu dah dakwa kan.
Kalau maknanya sebab benda itu nak keluarkan payah, nak cari pula payah. Tapi kena kita sebagai tulabul ilmi, orang ada ilmu, maknanya hattalah kita tahu tak betul pun, kita buat atas dasar kasih sayang kepada Nabi tu, apa yang berkaitan dengan Rasulullah tu, benda itu moga-moga Allah Ta'ala memberi pada kita kebaikan, dan juga dengan niat kita itu dapat kita sesuatu daripada itu. Memanglah kalau ada itu memang ada shock dan ada Allahumma salli ala Muhammad, ada tanda-tanda bahawa berlakulah sesuatu yang tak sepatutnya, makna penyelewengan dan seumpamanya. Tapi kita pergi atas dasar kalaulah tidak sebenar pun, kita dengan kasih sayang nak melihat ataupun yang serupa dengan perkara itu pun, begitulah. Amru ala diyari Laila, aku berjalan ke perkampungan Laila. Wa uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari, lalu aku cium dinding-dinding itu dan dinding-dinding itu. Wa mal hubbu diyari syarafna qalbi, tidaklah kerana kasih kepada kampung tu yang menyebabkan hati aku ni rasa berkecamuk kasih, walakin hubbu man sakana diyar, tetapi kerana kasih orang yang mendiami kampung tersebut. Walaupun tuan dia tak ada dah. Walaupun tuan dia tak ada, tapi dia cium tempat peninggalan tu kerana nak mengingatkan kepada orang yang pernah mendiaminya itu. Jadi itu yang dibuat oleh sahabat tu. Jadi kata tawah kumpul, haram sentuh, haram cium. Jadi orang ini orang tak faham bahasa lughatul hub, bahasa kecintaan tak faham. Wa qulubuhum jafa, hati mereka itu kering, tidak basah dengan rasa kecintaan. Kalau kita tengok pada sirah para sahabat dan salafus soleh, maka kita faham masalah ini syirik, bid'ah. Itu masalah atas etika orang buat adalah siapa. Kita tak nafikan golongan-golongan yang sesat buat begitu. Namun perkara atas dasar perbuatan itu saja tak boleh kita nak ukurkan benda itu syirik dan bid'ah, kerana perbuatan itu pernah dibuat oleh salafus soleh tapi dengan niat yang betul. Babur Rabi' kita berhenti awal pada hari ini. Bab yang keempat, fi dzikri salati alaihi, pada menyebut selawat ke atas Nabi dan salam, kefarduan demikian itu dan kelebihannya. Tak ada salah, ini sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.